Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nabbir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atlub bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama rapatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni Allah Taala pertemukan kita sekali lagi dalam program pengenalan qiraat Ibnu Amir yang bincangkan tentang metodologi ataupun manhaj bagi Imam Ibnu Amir yang keempat dalam susunan nama-nama imam qiraat melalui Thori Asy-Syatibiyah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada Arish Qiraat Center yang menyediakan ruang kepada kita pada malam ni untuk sama-sama kita tambahkan ilmu pengetahuan berkenaan dengan ilmu qiraat. Juga kepada tim yang banyak memudahkan kelancaran kelas kita ataupun sesi pengajian kita yang kita adakan setiap hari Isnin malam Selasa. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang masih lagi setia untuk sama-sama dengan Ustaz bagi kita sama-sama berkongsi ilmu, insya-Allah. Okey, pertemuan yang pertama ataupun sesi yang pertama berkenaan dengan qiraat Ibnu Amir telah kita bincangkan beberapa perkara, bermula daripada Ustaz perkenalkan siapa dia Imam Ibnu Amir. Kemudian kita bincangkan pasal bab basmalah, kemudian tentang mad dan qas, ya. Kemudian berkenaan dengan hukum dua hamzah dalam satu kalimah serta dua hamzah dalam dua kalimah. Okey. Jadi beberapa tajuk tersebut mudah-mudahan kita dah dapat kuasai, ya. Dapat kuasai, insya-Allah. Hari ini kita tambah lagi benda yang lain pula ataupun perbincangan yang lain pula dalam qiraat Ibnu Amir ini, insya-Allah. Pertemuan yang kedua sebelum daripada kita masuk perbincangannya, saya perkenalkan pula biografi Imam Hisham. Ya. Siapa dia Imam Hisham ini? Yang merupakan perawi kepada Ibnu Amir. Ibnu Amir yang bukan nama dia sebenar, ya. Ibnu Amir itu adalah panggilannya baru panggilan kalau kita kata anak Amir lah, ya, anak Amir. Namanya Abdullah. Jadi kita tengok Hisham pula, siapa dia Hisham? Nama lengkap beliau ialah Hisham bin Ammar bin Nasir bin Maisarah As-Salami Ad-Dimashqi. Itu nama lengkap beliau. Panjang lagi lah kalau nak disebutkan nama datuk nenek moyang dia tu. Jadi ringkasnya Hisham bin Ammar. Dan panggilan beliau ialah Abu Al-Walid. Abul Walid. Kalau yang imam kepada Hisham dipanggil Ibnu Amir, ya. Ini Abul Walid, bapa kepada Al-Walid. Lahir pada 153 Hijriah dan wafat pada 245 Hijriah di Damsyik. Hampir juga 100 tahun, hampirlah 90-an. Dan beliau ini merupakan ulama yang terkenal di kota Damsyik. Damsyik, sila eja tu Damsyik. Ahli pidato, seorang ahli qiraat,
seorang yang dhabit. Dhabit ni kuat ingatan. Dhabit. Kalau 10 kali bagi tahu tu tak ingat lagi, tak panggil dhabit lah. Ya. Yalah, kita ni kadang-kadang sampai 10, kadang-kadang sampai 20, bukan untuk tuan puan saja. Ustaz pun ada subjek-subjek ataupun perkara-perkara yang susah nak ingat tu. 10-20 kali. Tak berapa nak dhabit lah tu. Ya. Dia seorang dhabit, kuat ingatan. Dan dia merupakan juga ahli hadis. Ya. Ahli hadis, dan sudah tentu yang seorang yang dhabit itu biasanya ahli hadis yang dapat hafal beribu-ribu hadis. Kita hadis 40 tak lepas lagi. Memang bukan dhabit sangatlah. Dan ahli fatwa, penduduk Damsyik, serta orang yang dipercayai ataupun kita kata thiqah, orang yang boleh dipercayai, seorang yang adil dan hafaz qiraat. Okey. Itu apa yang telah diiktiraf ataupun ulama-ulama yang menganggap beliau seperti itu. Baik, dia mengambil bacaan Al-Quran ni daripada Ayyub bin Tamim. Ayyub bin Tamim. Maknanya dia bukan langsung ambil daripada Ibnu Amir. Yang mana nak ambil langsung daripada Ibnu Amir? Ibnu Amir tu dia lahir 8 Hijriah. Wafat dia 118 kan. Jadi dia belum lahir lagi. Belum lahir lagi. Jadi dia belajar daripada Ayyub bin Tamim. Dia juga belajar daripada Iraqi bin Khalid. Dia juga ambil daripada Suaid bin Abdul Aziz. Juga dia ambil daripada Walid bin Muslim. Maknanya beberapa guru yang dia ambil bacaan Ibnu Amir. Dan Iraqi bin Khalid pula ambil bacaan daripada Yahya bin Al-Harth Az-Zimari. Maksudnya Iraqi ini juga bukanlah langsung ambil daripada Ibnu Amir. Jarak jauh lagi. 118. Yang ni 153 kan. 153 dan kita ambil kata wafat 245. 153. Mesti guru dia lebih kurang dia mula belajar mungkin lebih kurang 160-an. Jadi dengan 118 tu jauh juga. Maka Imam Iraqi ini ambil daripada Yahya bin Al-Harth Az-Zimari, dan Yahya ini pula lah yang ambil daripada Ibnu Amir. Maknanya Yahya bin Al-Harth merupakan murid kepada Ibnu Amir. Cuma mungkin beliau ini tidaklah terkenal seperti mana Hisham. Kerana itu yang menonjol adalah Hisham, diangkat sebagai perawi kepada Ibnu Amir. Kalau kita tengok, sebenarnya Yahya yang merupakan periwayat yang langsung daripada Ibnu Amir. Okey. Tapi di sini yang jadi terkenalnya ialah Hisham. Okey, waktunya wallahu alam, mungkin biasa kalau kita baca secara umumnya faktor-faktor, dan Ustaz pernah sebut sebelum pada ni, faktor-faktor perawi itu boleh terkenal panjang usianya. Maknanya lama dia berjihad ataupun dia berkorban masa ataupun dia bagi hidup dia tu untuk sebarkan ilmu Al-Quran. Makan lama masa itu, bila dah lama masa, panjang masa tu, maka ramailah murid. Ramai murid jadi terkenal. Okey, itu salah satu faktor lah. Okey. Dan Ibnu Amir kita dah cerita sebelum ni, beliau ambil bacaan daripada Abu Darda, Uwaimir dan juga Al-Mughirah bin Syihab Al-Makhzumi. Manakala
kedua-dua ini Abu Darda mengambil bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Mughirah pula ambil bacaan daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang kita dah sebut pada minggu lepas. Beliau pula mengambil bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itulah kalau kita lihat maknanya ada kesinambungan sanad Imam Hisham ya, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai. Itu saja secara ringkas yang saya boleh kongsikan tentang biografi Imam Hisham ini. Untuk yang seterusnya kita akan tengok metodologi ataupun usul bagi riwayat bagi qiraat Ibnu Amir. Yang kelima tentang bab imalah. Okey, tajuk malam ni insya-Allah mudah-mudah dia tapi tak ada formula, cuma kena kita kena ambil perhatian dan boleh ingat lagi mudahlah ya. Bab imalah, kalau kita belajar Warash, kita belajar Hamzah ataupun Abu Amr, dia ada formula. Formula maksudnya ada kaedah. Kita boleh tahu ini dibaca imalah, yang ini dibaca taklil. Ada kaedah-kaedahnya ya. Contoh zilya ke zirra ke ataupun ra' mutatarrifah qablaha alif, maknanya ra' berada di akhir kalimah sebelumnya alif. Itu bagi qiraat-qiraat yang seperti Warash, Abu Amr. Kita tengok bab imalah bagi Ibnu Amir. Ustaz pecahkan kepada 3. Satu Ibnu Amir, satu lagi yang kedua ialah Hisham, yang ketiga Ibnu Zakwan. Kerana ada perbezaan di antara dua perawi ini. Okey. Jadi sekarang kita tengok Ibnu Amir. Bermaksud Hisham dengan Ibnu Zakwan adalah bacaan mereka berdua ini adalah sama. Okey. Baik. Ibnu Amir ni dia membaca imalah pada alif yang terletak selepas ra di permulaan surah. Jadi di permulaan surah huruf hijaiyah, huruf ra itu diimalahkan. Sama ada alif lam ra yang terletak di surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, ataupun alif lam mim ra dalam surah Ar-Ra'd. Okey, surah Ar-Ra'd ada mim. Jadi ra di situ diimalahkan, alif lam re. Okey, alif lam mim re, imalahkan. Huruf ra sajalah. Okey. Seterusnya ya pada pembukaan surah Maryam. Huruf ya pada pembukaan surah Maryam. Kaf ha ye. Di situ kita bunyikan ye. Kaf ha ye ain sad. Huruf ya ni bukan ada dalam surah Maryam saja. Surah Yasin pun ada, Yasin. Kan? Ada Yasin. Okey. Tapi Yasin tak termasuk. Tak boleh nak kias-kiaskanlah. Dan ni ya, itu pun ya. Malah samalah, sepatutnya gitulah kan. Tapi tak. Kerana itulah kita sebut qiraat ini dia bersandar kepada talaki musyafahah. Periwayatannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, di mana imalah, di mana tak imalah. Tidaklah diletakkan pada kias mata-mata. Ya? Kalau katakan semua ya imalah,
Itu satu formula saja, satu formula. Mana jumpa ya semua imalah. Jumpa ya semua imalah. Tak. Okey. Baik, yang kedua. Yang seterusnya kita tengok imalah bagi Hisham. Ambillah bagi Ibnu Amir, mana melibatkan Hisham dan Ibnu Zakwan itu sama. Sekarang kita nak fokus kepada Hisham sahaja. Hisham. Bermakna di sini, Ibnu Zakwan tak baca imalah. Okey. Dan Musa buat dalam bentuk gambar raja macam ni untuk mudah ambil gambar. Mudah ambil gambar. Jadi, diimalahkan, okey, besarkan sikit, okey, iaitu kalimah, Ustaz ambil daripada kanan, sebelah kanan, aniyah. Dalam surah Al-Ghashiyah, aniyah, imalahkan. Imalah yang mana satu? Ke ya? Imalahkan yang tu. Niyah. Jangan salah imalah. Aniyeh. Bunyi imalah juga. Aniyeh. Tapi bukan qiraat. Bukan riwayat Hisham lah. Niyah. Baik. Kalau kita katakan Hamzah lepas tu ada alif, banyak dalam Quran. Adam, amanu, atau, ala. Tapi yang lain tak imalah. Bukan semata-mata formula lepas Hamzah ada alif. Tak. Kalimah ini sendiri khusus. Kalimah khusus diimalahkan. Ya. Kemudian yang kedua, inah. Inah. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-53, nanti Ustaz akan tunjuk ayatnya satu persatu pula. Satu-satu pula, yang ini secara umum ya. Inah, ini. Diimalahkan ini. Waqaf ke, wasal ke, gitulah bunyinya. Ini, hu. Abidun, abiduna. Abidun, abiduna. Abidun ada lagi dalam surah-surah yang lain. Okey. Tapi yang diimalahkan adalah dalam surah Al-Kafirun saja. Dalam surah Al-Kafirun. Kalau tempat yang lain tu dia tak imalahkan. Biar lagi kalaulah kalaulah dia dibaca abidin, lagilah tak diimalahkan. Abidin. Abiduna. Dalam surah Al-Mu'minun ada juga abiduna. Kalau tengok surah Al-Mu'minun, faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana abidun. Padahal kalimahnya sama. Ya, bunyinya sama. Dari segi kalau ikut harfnya abidun sama. Tapi Hisham khususkan abidun dalam surah Al-Kafirun. Abidun pun sama dalam surah Al-Kafirun. Okey. Dalam surah apa lagi? Dalam surah Al-Baqarah pun ada sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Tapi tak imalah di situ. Sebab tu kena catat betul-betul supaya kita tak confuse. Ia adalah khusus kepada surah Al-Kafirun. Ada berapa kali dalam surah Al-Kafirun? Ada dua kali, kedua-duanya macam gitu. Baca dengan imalah. Okey. Baik. Abidun pun sama, abidun. Bawah tu abidun tu jamak, yang atas tu mufrad, ya. Maknanya isim fa'il tu abidun. Jadi dalam surah Al-Kafirun pun sama. Ada dua kali, dua diimalahkan. Jadi bunyinya ialah kalau abidun bacanya abidun. 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 Bunyi macam tu. Abiduna jadi abiduna. Okey. Wa masyaribu. Wa masyaribu. Ada 3 huruf di sini baris atas. Dalam surah Yasin juga kita imalahkan. Nak imalah yang mana satu? Tengok yang ada alif tu lah. Okey, bukan pada waw, we, tak, bukan pada mim pun bukan, ya. We, me, tak. Sya saja, shin tu. Wa masyribu. Ya. Wa masyribu. Okey.
Kita tengok satu-satu. Ini dia. Dalam surah Yasin. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi dalam surah Yasin boleh buka muka surat 445. Ayat yang ke-73. Walahum fiha manafi'u wa masyirib. Kalau baca Yasin malam Jumaat, baca Hisham, gitulah. Ya. Walahum fiha manafi'u wa masyirib afala yashkurun. Okey. Baik. Itu surah Yasin. Kemudian surah Al-Kafirun tadi kita dah sebut. Ya, dalam muka surat 603 boleh tengok dalam muka surat tersebut. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Okey. Jadi abidun tu satu kali lah. Abidun tu dua. Jadi diimalahkan. Okey. Kemudian surah Al-Wasyiyah tadi, muka surat 592 ayat 5. Ni time sempat untuk cari muka surat. Bolehlah kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ada yang tak sempat juga nak cari. Okey. Aniyah. Aniyah tadi dah sebut, baca imalah. Niyah, surah Al-Wasyiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Macam tu. Okey. Surah Al-Ahzab, muka surat 425 ayat yang ke-53. Ayat yang ke-53. 425. Satu tinggal tu. Tidak, nak tulis terus takut terlupa pula. Syam tadi. Okey, ini ayat yang ke-53. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنيه. Okey. Baik. Selesai untuk Hisham. Kita pergi kepada Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan pula dia mengkhususkan kalimah-kalimah tertentu yang diimalahkan. Okey, ini secara umumnya tengok. Okey, mula pada sini. Iaitu Hamim. Hamim, surah Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf. Jadi yang imalahnya ialah huruf ha, he, mim. Macam tu. At-Taurah imalah At-Tauri. Fazadahum, surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. Bacanya fazidahum. Okey. Fazidahum. Itu surah Al-Baqarah. Dan kalimah ro'a, nanti ada perinciannya lagi ni. Kalimah ro'a, dia imalahkan ro dan hamzah. Bersyarat, lafaz tersebut terletak sebelum huruf berbaris dan tak bersambung dengan dhamir. Jadi yang ini kena baca imalah ro dengan hamzah. Ri'i. Ya. Azan. Kita bagi lagu azan. Sekejap. Allahu Akbar.
Oh. La ilaha illallah. Allahumma rabbana. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, baik, kita sambung perbincangan kita daripada usul Ibnu Amir ini. Kita masuk dalam bab imalah, tentang imalah Ibnu Zakwan. Ya, imalah Ibnu Zakwan. Sekali lagi Ustaz ulang tentang kalimah ro'a, nanti akan dipincikan juga lepas ni. Kalimah ro'a perlu faham betul-betul. Kalimah ini ada ra dan ada hamzah. Dan kalimah ini diimalahkan huruf ra dan huruf hamzah. Re dengan a. Ra imalah re, hamzah imalah a. Re a. Cuma syarat, dia ada syarat. Yang ni nak kena ingat syarat. Tengah qiraat tu dia tak ada syarat sangat. Tapi syarat ada tapi senang je. Syarat yang macam Warash, syaratnya depan tu ada huruf berbaris. Itu je. Kalau lepas ra'a ada huruf berbaris. Tapi Imam Ibnu Zakwan ini selain daripada huruf berbaris, dia syaratkan lagi tak ada domir. Domir tak ada ganti nama selepas ra'a. Ra'a ka, ra'a hu, tak ada. Dia tak ada hu ataupun ka ataupun ha, tak ada. Ya. Okey. Terusnya kalimah ja'a. Ya, kalimah ja'a. Ja'a ini diimalahkan juga ja'a. Ja'a. Sya'a juga imalah syi'a. Ya, syi itu yang sya'a tu mungkin banyaklah. Juga ja'a pun banyak juga. Ja'a. Idza ja'a nasrullah. Ya, idza ja'a nasrullah. Idza ja'a ajaluha. Banyak juga dalam Quran. Ya, sya'a pun banyak juga. Insya-Allah. Masya-Allah. Itu yang biasa kita sebutlah. Nak sebut dengan cara Ibnu Zakwan gitulah. Ya. Okey. Besok kita ada kelasnya, jumpa besok insya-Allah. Macam tu seolah-olahnya gitu. Ikut Ibnu Zakwan. Okey.
Baik. Sekarang kita tengok tadi satu wajah ya, kita terangkan satu wajah bagi Ibnu Zakwan. Sekarang dua wajah. Fathah boleh, imalah pun boleh. Fathah boleh, imalah pun boleh. Okey. Kalimahnya ialah kalimah al-mihrab. Ya, kalimah al-mihrab. Jadi kalimah ini boleh baca al-mihrab, boleh baca al-mihrib. Okey, al-mihrab dan al-mihrib. Kemudian Imran. Imran boleh panggil Imran, boleh panggil Imrin. Itu makna bacalah. Orang kita ramai nama Imran kan. Bolehlah nak panggil Imran atau Imrin. Bagi namanya Imrin. Dan bacaan Quran kita tahu Imrin tu ikut Ibnu Zakwan lah. Imran pun Ibnu Zakwan juga. Cuma dia boleh dua wajah. Wal ikram. Sama juga dia boleh dua wajah. Wal ikrim. Okey. Kemudian surah At-Taubah 109 harin. Imalah fathah boleh harin, imalah pun boleh hirin. Kemudian kalimah himarika. Boleh baca himarika dan boleh baca himirika. Kemudian al-himari sama jugalah. Al-himiri pun boleh juga. Ikrahihinna boleh, itu fathah. Ikrihihin imalah. Okey. Terusnya adraka. Boleh baca adrak ataupun adrik. Wama adraka mal qari'ah. Ibnu Zakwan boleh baca itu wajah pertama. Wama adrika mal qari'ah pun boleh. Okey, adrakum pun sama. Boleh baca adrakum ataupun adrikum. Baik, tadi kita ceritakan pasal kalimah ra'a. Kalimah ra'a diimalah ra dengan hamzah. Ada syarat. Ya, ada syarat. Dia mesti berada sebelum huruf berbaris. Bolehlah baca ri'a. Ataupun tak bersambung dengan ha. Okey, tak bersambung dengan dhamir. Jadi, soalannya ialah kalau bersambung macam mana? Kalau bersambung boleh buat dua wajah. Ra'ahu boleh, ri'ahu boleh juga, ya, dengan imalah. Imalah ra dengan hamzah. Ra'aha boleh, ri'aha. Cuma nak kena tahulah dhamir tu. Ganti nama tu. Ya, kena kenal lah. Kalau rasanya tak susah ya. Hu ataupun ha. Hu tu ganti nama bagi lelaki, mudzakkar. Ha ganti nama bagi muannas. Terjemah dia ialah nya. Okey, nya. Okey, ataupun ra'aka. Dhamir mukhattab boleh juga. Baik. Begitu juga kalimah zada. Boleh baca zada ataupun boleh baca zida. Tadi kita pun dah sebut juga kalimah zada. Dekat mana? Cuba tengok balik yang tadi. Nampak tak? Ni. Zada ni. Ini zada juga. Cuma dia datangkan huruf tambahan. Huruf fa, zada. Lepas ada dhamir, hum. Ini terletak dalam surah Al-Baqarah. Jadi dalam surah Al-Baqarah sahaja yang dibaca dengan satu wajah. Kalau jumpa lagi kalimah zada mana-mana tempat dalam Quran, boleh dibaca dua wajah. Untuk Ibnu Zakwan. Itu maksudnya ya. Okey. Ustaz perincikan kalimah ra'a sekali lagi. Dah selesai. Kita tengok kalimah ra'a, nak bagi faham lagi ya tentang kalimah ra'a, walaupun pernah dibentangkan dalam riwayat yang lain. Kita tengok kalimah ra'a ini bila dia boleh imalahkan ra dengan hamzah, syarat dia terletak sebelum huruf berbaris lah. Kalau tengok contoh ni, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Nampak tak? Ra'a
depannya kaf, huruf kaf, kaukaba. Kaf tu kalimah lain lah. Bukan domir tu. Kaf tu bukan domir. Dia kalimah lain. Dia berbaris. Kaukaba. Maka cukup syarat. Cukup syarat untuk dia membaca satu wajah saja dengan imalah. Ri'i kaukaba. Falamma surah Yusuf pula, tadi surah Al-An'am, surah Yusuf pula ayat 28. Falamma ra'a qamisahu. Sama jugalah dia terletak sebelum huruf berbaris. Jadi baca ri'i qamisahu. Jika bersambung dengan hal dhamir, ini contohnya dah disebutkanlah dhamir pula ada dhamir mukhatab. Ya. Kalau terjemahkan dhamir mukhatab itu maknanya awak lah, engkau. Ya. Wa idza ra'aka alladhina kafaru. Okey, maka dibaca dua wajah seperti tadi, ra'aka alladhina ataupun ri'i kalladhina kafaru. Ra'aha sama juga, boleh baca ri'iha. Ra'ahu pun sama, ri'ihu. Ini dipanggil dhamir ghaib. Untuk ghaib tu ganti nama yang ketiga lah. Ya, nya. Okey, perhatian. Kiranya selepas lafaz ini terdapat sukun huruf sakin. Kalaulah depannya ada huruf sakin, maka kita kena fathahkan ra, kita kena fathahkan juga hamzah. Itu ketika bacaan wasal. Ya. Ketika kita waqaf, kena imalah. Contohnya 77 dan 78. Tengok ayat ni. Falamma ra'al, nampak tak depan tu lam mati. Ra'al qamar. Jadi tak boleh imalah lah. Falamma ra'al qamara bazigha. Okey, contohnya tuan guru kita suruh kita berhenti. Cuba berhenti sini. Jadi kita tahu. Falamma ri'i. Berapa wajah? Satu ke dua? Ri'i, ra'a boleh juga ke? Tak boleh sebab dia tak bersambung dhamir. Dia tak ada hu, tak ada ha, tak ada ka. Okey, jadi dua. Untuk guru kita suruh berhenti, jadi kita baca falamma ra'a, falamma ri'i. Okey, cuba sambung. Falamma ra'al qamara. Lulus. Nampak? Ya. Yang bawah pun sama, ra'asyamsa pun sama. Falamma ra'asyamsa. Kalau berhenti, falamma ri'i. Macam tu. Okey. Wa idza ra'al ladzina, dalam surah An-Nahl. Wa idza ra'al ladzina zalamu. Kalau berhenti macam tadilah, ri'i. Surah An-Nahl ayat 86 pun ada. Wa idza ra'al ladzina asyraku. Okey, berhenti wa idza ri'i. Okey, baik. Ini pun sama. Wa ra'al mujrimun, depannya lam surah Al-Kahfi. Kalau berhenti wa ri'i. Walamma ra'al mu'minun surah Al-Ahzab ayat 22. Berhenti walamma ri'i. Okey. Baik. Namun lagi ni, jika selepas lafaz ra'a terdapat huruf sakin lazim dalam dua keadaan. Ini pernah disebut juga dalam perbentangan yang lain. Kalimah ra'a ini kalaulah depannya ada huruf yang mati dipanggil sakin lazim. Faham tak sakin lazim ni makna apa? Sakin lazim ni maknanya kalau wasal pun mati, kalau waqaf pun mati. Itu sakin lazim, memang betul-betul mati. Ya. Okey. Jadi ra dan hamzah itu dibaca dengan fathah sahaja. Sama ada kita wasal atau kita waqaf. Wa ra'aita, nampak tak ada ya mati tu. Kalau berhenti, kita berhenti wa ra'ait. Tak adalah pula berhenti wa ri'ait. Tak ada gitu. Ya, ri'ait. Nak berhenti pun susah. Ya. Jadi berhenti dengan fathah wa ra'ait. Okey. Begitu juga dalam surah An-Naml ayat 44. Falamma ra'athu. Kalau sambung tetap ada huruf mati selepas ra'a, iaitu ta mati. Ra'athu hasibathu, mati ya kalau sambung. Kalau waqaf pun sama, tetap ada ta mati tu. Falamma ra'at, kita tak berhenti falamma ri'it. Ya. Walaupun makna dia pun ra'a, lihat juga.
Makna dia lihat. Jadi dia tak diimalahkan atas sebab tadi. Okey, selesai. Itu saja ya, tuan-tuan dan puan, imalah bagi Ibnu Amir ataupun dipecah kepada Hisham ataupun Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan pula ada yang satu wajah, ada yang dua wajah. Tak adalah banyak sangat. Assalamualaikum Ya, Ustaz. Karus. Oh, doktor. Oh, tak Doktor, minta doktor nak tanya dulu. Okey, bagi doktor. Yang saya dah lama angkat tangan Ustaz. Penat dah dia. Assalamualaikum Ustaz. Tadi saya nak tanya bukan satu yang pasal Ray A tu kan Ustaz. Ustaz kata bila dia jumpa yang huruf sakin, dia baca ra'al kan. Dia bukan macam qiraat lain yang baca real. Ada kan qiraat yang baca dia imalahkan re, dia tak imalahkan a sebab a tu jumpa sakin. Ada, betul? Ada. So maknanya untuk qiraat ni kita kalau sambung kita wara'al mujrimun. Kalau kita waqaf baju wari'e, tapi kita bukan baca wari'al. Tak ada Tak, kalau kita wakaf, kita tak bolehlah wakaf sampai lam, dah termasuk kalimah lain dah. Oh ya betul tak. Tu wari'e. Kalau sambung lagi wari'ah kan, terlanggar ya. Okey. Kalau kita wasal memang adalah yang baca dengan imalah saja, imalah macam imalah ra saja, wari'al. Wari'al pun ada juga baca. Ada kan. So untuk kira ni wara'al bila wasal. Ya, kalau wakaf betul apa ni? Okey, dua-dua. Wari'e. Kalau wakaf wari'e. Okey, Wari'e. Dia tak macam syubah lah. Syubah kan re'ah. Macam syubah kan? Syubah wari'ah. Kalau wakaf, kalau dia sambung re'al. Kalau Kalau salahkan ra sajalah. Dimalahkan ra saja. Okey Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Faham. Okey, ya Kak Ros pula. Okey, soalan saya ada dua. Pertama yang Ibnu Zakwan yang boleh baca dua wajah tu. Jadi kalau kita talaki Ustaz, kita kena baca dua-dua lah. Macam tu. Baca dua-dua lah. Okey. Kita panggil boleh tahu wajah tersebut dua-dua tu. Okey. Soalannya lagi satu, adakah mana satu yang wajah muqaddam Ustaz? Wajah muqaddam yang Ustaz tahunya ialah kita baca dengan fathah dulu. Kalau kita talaki sekarang, kita nak talaki apa? Talaki Ibnu Zakwan ke kita nak talaki Hisham? Sebenarnya kalau mushaf dia tak ingatlah Hisham ke dia letak kat dalam mushaf. Talaki Ibnu Amir, pilotnya Hisham lah. Jadi kita buat fathah dulu. Tapi dalam bacaan fathah itu dah termasuk lah masuk Ibnu Zakwan. Ibnu Amir lah tu. Itu Ibnu Amir lah. Tapi untuk yang ada domir tu, ra'ahu, ra'aha, untuk yang ada domir tu, kalau yang tak ada domir, kalau baca fathah hanya Hisham sajalah. Ibnu Zakwan tak ikut. Sebab Ibnu Zakwan dia satu wajah je. Wari'e kaukabah contohnya. Dia macam gitu. So kalau kita baca Ibnu Zakwan saja, kita buat fathah dulu kemudian buat imalah. Fathah dulu buat imalah. Okey, baik Ustaz, terima kasih. Okey, sama. Baik, selesai ya. Ini okey. Terus yang ni habis. Baik, kita masuk tajuk yang baru. Tajuk ha'ul kinayah. Ha'ul kinayah. Okey. Tajuk maksud ha'ul kinayah, istilah qurra hal kinayah ialah ha tambahan yang menunjukkan ke atas seorang lelaki. Ianya juga dinamakan sebagai ha dhamir. Belum bincang lagi kan yang ni? Al-wahidul mudzakkar. Hu dengan hi. Sini tak lagi ya. Maknanya
Sebab pengertiannya sama, copy paste saja, tukar je. Tukar qiraat lain pun inilah pengertian dia, tarifnya kekal. Okey. Ibnu Amir baca huruf ha dengan baris di bawah. Wa ma ansanihu. Betul ya? Ustaz tak bentar lagi ni. Terlepas. Dah confused sebab malam kelas yang lain jadi confused. Rasanya tak lagi ya. Okey. Ibnu Amir baca huruf ha dengan baris di bawah. Wa ma ansanihi. Alaihullah baca alaihillah. Baris bawah. Dan bila kita baca baris bawah ha tu, maka automatiknya Allah lafzul jalalah tu kita tarkibkan lam. Alaihillah. Kita tak boleh baca alaihillah. Tak boleh. Ya. Hanya untuk yang baris depan, baris atas, baru boleh kita taghlizul lam. Alaihullah. Di sini untuk hafs. Okey. Dan Ibnu Amir baca tanpa silah pada huruf ha. Fihi muhana. Dia baca tanpa istilah. Maknanya fihi muhana, surah Al-Furqan ayat 69 yang merupakan satu-satunya tempat bagi hafs kita baca silah kan. Fihi muhana itu bagi hafs. Bagi Ibnu Amir tanpa silah. Okey, ha'ul kinayah yu'addihi. Yu'addihi itu terletak dalam Ali Imran ayat 75 muka surat 59. Boleh lihat di muka surat 59 kalimah yu'addihi. Ustaz buat ada 3 petak lah. Hafs, kemudian bandingkan dengan Hisham, lepas tu tengok Ibnu Zakwan. Di sini Hafs baca yu'addihi dengan silah. Hisham baca silah boleh, tanpa silah pun boleh. Ini banyak juga ya tempat-tempat ni, tapi kita faham. Kalau kita rujuk ke buku, rujuk kepada buku, kalau cakap silah, kita tahu macam mana nak silah. Kalau tanpa silah, macam mana maksud tanpa silah. Maknanya tanpa silah tu kita tak boleh panjang lah ha dhamir tu. Yu'addihi ilaik misalnya gitu. Yu'addihi ilaik. Itu tak panjang lah. Yu'addihi. Itu dah panjang tu. Yu'addihi ilaik. Okey. Kemudian nuktihi dalam surah Ali Imran ayat 145 muka surat 68. Surah Asy-Syura ayat 20 muka surat 485. Jadi yang ni kita baca silah untuk hafs. Di Hisham sama dengan yang tadi, dia boleh dua. Silah boleh, tak nak silah pun boleh. Tapi dalam talaki tu kita baca dua-dua lah. Nuktihi minha silah dulu. Nuktihi minha tanpa silah. Okey. Baik. Yang Ibnu Zakwan silah. Dia sama dengan hafs. Kemudian nuwallihi surah An-Nisa dan wa nusli pun sama, surah yang sama ayat 115 muka surat 97. Hafs baca silah dan Hisham baca dua wajah juga. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Jadi kalau baca tanpa silah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Macam tasyenggur lah, cepat sikit di situ. Ya. Jadi kalau kita baca di sana kita berlama-lama pada satu tempat tu, secara automatik akan ada huruf mat. Itu kena hati-hati. Ya. Bagaimana kalau mungkin murid kita yang mengaji tu memang ada yang akan ada merangkak-rangkak tu. Boleh kita bagi tahu dia baca pelan-pelan. Tapi pastikan dalam kita pelan-pelan tu kita tak berlama-lama pada satu-satu tempat, satu-satu huruf maksudnya. Jika tidak ada alif, tak ada waw, tak ada ya. Oh ya Ustaz, ya faham. Baca gitu pula jadinya. Dia kena tegur lagi. Sabar je lah ya. Sabar je lah. Nak buat macam mana? Kita dah lama ngaji, jadi kita agak mahir sikit. Orang tu baru-baru nak belajar. Baru-baru nak belajar tak? Baru tu tak lebih kurang 5-6 tahun baru nak belajar. 5-6 tahun macam lama. Bagi kita rasa lama, bagi dia baru. Okey, ya. Faham-fahamlah tu. Maksudnya kena banyak sabar. Siapa? Guru. Kalau dapat macam tu muridnya, ya. Okey. Murid pun lagi-lagilah kena sabar. Okey. Kalau dapat guru garang.
Baik, fa'alqih. Seterusnya, fa'alqih. Kita baca matikan ha, fa'alqih. Tapi Hisham boleh dua. Boleh silah dan boleh tanpa silah. Mana yang dia baca tak matikan ha tu? Dia hidupkan ha. Fa'alqihi. Hi. Jadi hi boleh silah, panjanglah. Fa'alqihi ilaik. Okey. Kemudian yang apa ni yang baca tanpa silah terus tanpa panjangan fa'alqihi, ya. Dan Ibnu Zakwan dibaca dengan silah. Okey. Baik, itu tu muka surat 379. Wa yattaqhi faulak. Ni surah An-Nur ayat 52 muka surat 356. Tadi 3. Okey, 356. Wa yattaqhi, kita baca matikan qaf. Kerana matikan qaf itu maka ha tak disilahkan. Tapi Hisham boleh silah, boleh tak silah. Dan dia hidupkan qaf. Wa yattaqihi. Wa yattaqihi. Panjangkanlah hi 2 harakat kalau kita nak silah. Kalau kita tak nak silah, kita pendekkan wa yattaqihi faulaik. Wa yattaqihi, pendekkan. Okey, kemudian yaktihi nampaknya ketiga-tiga perawi ini Hafs, Hisham, Ibnu Zakwan sama ya. Surah Taha ayat 75 muka surat 316 yaktihi. Okey, kemudian Arjih surah A'raf ayat 111 muka surat 164, surah Asy-Syu'ara ayat 36 muka surat 368. Siap dengan muka surat lagi bagi kan? Senang untuk tuan-tuan puan rujuk. Okey. Mematikannya. Matikan ha. Matikan ha bagi Hafs arjih. Qalu arjih wa akha. Arjih, matikan. Tapi kalau Hisham, dia silahkan ha baris depan. Ada silahkan ha. Cuma dia letakkan lagi hamzah mati. Sebelum ha tu ada hamzah mati. Ya, kalau kita tengok di Quran dia memang dia dah siap buat macam ni. Arjihu. Arjihu. Ada hamzah, ada mati tu. Okey. Dia ha baris depan. Manakala Ibnu Zakwan ha baris bawah. Tapi dia tak silah. Hisham baris depan. Dia silah. Beza ya, beza baris dan beza dari segi mat. Kemudian seterusnya wa in tashkuru yardahu lakum. Satu-satunya tempat yang kita baca tanpa silah bagi Hafs, surah Az-Zumar ayat 7 muka surat 459. Wa in tashkuru yardahu lakum, tak panjangkan. Okey? Dan Hisham dia baca tanpa silah, ha baris depan sama dengan Hafs. Manakala Ibnu Zakwan dia baca dengan sila yardahu lakum. Okey, ada bezanya di situ antara Hisham dengan Ibnu Zakwan. Baik. Kemudian yang akhirnya ialah berkenaan dengan surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah ayat 7 dengan 8. Muka surat tu yang belakang-belakang lah, tak sebab nak cari muka surat berapa, tapi dah tahu dah surah Az-Zalzalah tu idza zulzilati kan. Dekat situ boleh rujuk tengok faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Biasa kita baca berhenti kan, kita berhenti. Kita berhenti tu biasa kenapa? Habis nafas lah. Panjang dah ayat tu habis nafas. Bukan semata-mata kenapa berhenti habis nafas. Bukan. Kita berhenti tu raikan dia dah habis ayat. Kita berhenti pada rasul ayat. Itu sunnah. Jadi kita waqaf, yarah. Tapi kalau nak sambung pun bukanlah menjadi satu kesalahan. Cuma kena tahu cara nak sambungnya macam mana. Jadi Hafs sambungnya dia silah. Kalau wasal dia silah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ hu 2 harakat jadi maksilah qasirah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nak sambung dengan mana lagi? Dah habis dah.
Tapi kalau nak sambung jugalah dengan siapa? Dengan apa? Dengan bismillah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu bismillah. Jadi kena buat silah, ya. Okey. Kalau kita tengok Hisham lain sikit. Hisham kalau wasal ke waqaf ke, dia matikan huruf ha. Matikan ha. Jangan urusin, jangan bimbang, dalam Qurannya dia memang dah siap letak matikan ha, ya. Okey. Jadi bacaannya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may. Kalau waqaf tu sama dengan ha, matikan ha, yarah. Tapi kalau sambung pun mati ha, khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah bismillahirrahmanirrahim wal 'adiyati dhabha. Nak sambung tu kena pastikanlah minyak kita cukup. Nak sambung dengan bismillah tu pastikan minyak kita cukup, jangan mati tengah-tengah jalan. Jangan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah bismillahirrahmanirrahim. Habis. Tak sempat baca wal 'adiyati dhabha. Maka kita dah buat satu kesalahan lah dari segi cara bagaimana nak sambung di antara dua surah, ya. Ataupun nafas kita tak panjang, kita nak sambung yarah dengan ayat berikutnya. Kita dah belajar, dah bincang pasal menyambung di antara dua surah kan. Ingat lagi tak? Sebab dia tajuk pertama lagi. Kita boleh baca wajah apa? Wajah sambung tak payah baca bismillah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wal 'adiyati dhabha. Dah sampai, sempatlah. Minyak tinggal sikit pun tapi sempat sampai lagi. Okey. Jangan pula berhenti apa sebut wal aja. Dzarratin syarran yarah wal. Wal sampai situ je. Boleh ke Ustaz? Mana boleh? Tak boleh. Kalau ada makna yang komplit kalimah tu okey. Kalau tak komplit tak boleh. Okey. Baik, Ibnu Zakwan dia Ibnu Zakwan sambung dia sambung dia silah lah, waqaf dia matikan sama dengan Hafs. Ibnu Zakwan tak susah sangatlah. Hisham yang kita kena ingat sebab dia beza dengan Hafs. Okey. Baik. Selesai. Rasanya sini selesai tajuk hak kinayah. Itu saja. Pembincangan tentang hak kinayah. Jadi tak dibincang pasal kadar-kadar mat tu, kita dah bincang dalam bab mat dan qas kan. Mat silah qasirah, mat silah tawilah, khususnya kita dah sebut berapa harakat, ya. Okey, kita tengok tajuk yang ketujuh. Tajuk yang ketujuh Ustaz ambil tajuk ismam. Tajuk ismam. Jarang Ustaz masukkan dalam bab belum-belum ni lah, macam waras ke kolun ke. Ya, kita tak buat sebagai satu tajuk. Biasa letak tambahan perhatian. Ini Ustaz letak tajuk khusus ismam. Okey. Ismam pecah kepada Ibnu Amir, pecah kepada Hisham. Maknanya fahamlah Ibnu Amir itu maksudnya di situ ada sekali lah Hisham dengan Ibnu Zakwannya sekali. Okey. Baik, kita tengok yang Ibnu Amir dulu. Kita tengok yang Ibnu Amir di mana tempat-tempat ismam. Sebelum itu perlu juga lah Ustaz rasa jelaskan di sini. Ismam yang dimaksudkan di sini yang kita nak bincang adalah berkenaan dengan cara sebutannya ialah kita campuran baris, ya. Campur baris depan dengan baris bawah. Bukan maksud ismam tu kena seperti mana yang kita baca dalam surah Yusuf itu, dimunculkan kedua bibir mulut. Isyarat huruf itu huruf yang kita buat ismam itu ia adalah berbaris di hadapan. Okey.
Baik. Jadi ini bukan yang tu. Ini adalah merujuk kepada campuran baris. Kalau kita belajar hamzah kemarin tu, kita belajar hamzah ada ismam kalimat az-zirata. Zirata yang tu ismam merujuk kepada campuran huruf. Sad campur zai. Sad campur zai. Ini baris depan, baris bawah. Juzuk baris depan lebih sedikit daripada juzuk baris bawah. Okey? Juzuk tu maknanya kalau kita kata apa ni, sebutan kita tu sedikit untuk baris depan, yang banyaknya baris bawah. Okey. Baik, macam mana ataupun apa kalimah-kalimahnya? Mula daripada kanan ke kiri untuk Ibn Amir dulu ya. Si'at. Si'at. Kita sebut si'at, jelas sin tu baris bawah. Si'at. Tapi Ibn Amir ataupun kita kata Hisham dan Ibn Zakwan, dia baca sui'at. Memang automatik bibir tu akan muncung kerana kita letak juzuk baris depan. Sui'at, bukan tak ada muncul langsung. Cuma dari segi tarikh ismam ini dia berbeza dengan tarikh ismam yang dalam surah Yusuf itu. Ya. Teknik ataupun kita kata dari segi kaedah ataupun teknikal cara sebutan tu macam tu, kita letak baris depan sui'at. Jadi tak lama pada sebutan su, sebab dia juzuk yang baris depan sedikit saja. Sui yang lama tu adalah huruf ya. Baris bawah. Sui bukan kata suita. Contoh. Ya, sui'at. Okey. Baik, boleh ya? Pastikan sin jangan tukarkan jadi sod. Sin tu sin lah. Ya? Jangan kita nak ismam kita tukarkan sin jadi sod. Lutan sui. Tu dah tukar huruf. Ustaz, kalau macam bahasa orang putih kita panggil sweet. Sweet ke Ustaz? Sweet? Betul, sweet. Sweet 17 dah lepas dah. Dah berapa puluh kali ulang sweet 17 tu Ustaz. Sweet 17 dah lepas dah. Betul, sweet. Tapi ini sweet, yang ni sweet ni lain makna ni. Bukan sweet 17 yang ni. Ini dahsyat ni, siat ni buruk. Okey, siat. Okey. Ustaz, jadi tak payah moncong ke kena moncong? Dia memang muncung sebab kita sebut baris depan kan. Juzuk baris depan tu ada. Dia memang muncung. Sui. Kita takkan buat dengan senyum aja. Tak. Okey. Okey. Okey, untuk yang seterusnya kalimah si'a. Si'a pun sama, sui'a. Ya, sui'a. Sama juga. Memang muncung. Cuma saya sebut takrif kepada ismam itu saja, campuran baris. Depan dengan bawah. Juzuk depan sedikit daripada juzuk bawah, baris bawah. Sui'a. Ya. Panjang muttasil tu kena bagilah Ustaz 4 tu. Macam mana? Yang muttasil tu kena bagilah 4 dia ya Ustaz. Ya, betul. Kena bagi 4 harakat. Sui'a. Pada juzuk yang baris bawah tu cukupkan 4 harakat. Sui'a. Ya. Hila. Huila. Huila. Ni tak boleh panjang lah sebab dia bukan mak muttasil. Huila. Okey. Siqa. Suiqa. Ada ayat nanti kita tunjuk yang komplit ayatnya. Ni tunjuk satu-satu kalimah dulu. Okey. Itu Ibn Amir melibatkan Hisham dengan Ibn Zakwan lah. Kan kita tengok Hisham. Hisham
Ridha. Ada beberapa tempat ridha dibaca dengan uidha. Uidha. Sorry, ada satu tempat uidha. Qila. Qila ni banyak tempat lah. Mana-mana tempat jumpa qila, kita akan buat qila. Ya, qila. Okey. Kalau berhenti pun sama. Qil. Ya. Okey. Wajwi'a. Jadi dia tulisnya begitu, bacanya lain, kan? Tulis macam tu, bacanya lain. Sama dengan bahasa Inggeris juga kan? Tulis lain, baca lain. Kalau dia tulis kalau kita baca perfume, tahu tak? Perfume. Biasa dengar tak? Volume. Baca macam mana? Volume. Tulis volume kan. Tapi baca volume. Tapi yang tu terbalik. Dia campuran baris macam bawah dengan depan. Tapi dia dahulukan juzuk bawah. Kemudian depan. Kita ini terbalik. Yang inilah kalimah ini. Okey. Baik, kita tengok kalimah-kalimah ataupun ayatnya ya. Dalam surah Az-Zumar ayat 71, muka surat 466, juz 24. Ditambah lagi. Juz lagi kita masukkan. Wasuiqa allazina kafaru ila jahannama zumara. Ya, wasuiqa. Okey. Jadi boleh terus tengok ataupun tanda dulu muka surat berapa untuk senang nanti. Kalau jumpa dah ingat. Kalau Qurannya tak silap Ustaz, dia ada letak tanda bulat. Dia ada tanda bulat. Ya? Tanda bulat di bawah sin. Tanda bulat. Atas ke bawah? Bawah kan? Atas. Dia bulat. Ada bulat atas huruf sin. Ya? Ismam dia semua ke atas Ustaz. Okey. Ismam dia semua jadi letak ke atas katanya. Okey, jadi kena faham tanda bulat itu kadang-kadang makna imalah, kadang-kadang makna taklid, kadang-kadang makna tashil, memberi petunjuk begitu. Ini ialah petunjuk ismam. Ya. Kalau kita belajar banyak qiraat tu kita lebih luaslah maklumat kita. Kalau fokus pada satu mungkin kita akan kita belajar satu je. Contoh belajar waras saja. Belajar waras memang dia guna bulat kan, bulat untuk apa ni fathah imalah untuk taklil tu. Ataupun kita jumpa juga yang dia letak untuk apa ni tashil. Tapi kalau jumpa pada apa ni kalau kita buka Quran yang Hisham misalnya, tanda bulat yang diletak tu bukan makna tashil ya. Okey, ini pun sama muka surat yang sama 466 ayat yang 73 juzuk yang ke-24. Wasuiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, wasuiqal ladzina. Okey. Seterusnya surah Saba ayat 54 juz 22 muka surat 434. Wa huwila bainahum. Okey. Kemudian surah Saba juga juz yang ke-22. Walamma ja'at rusuluna lutan suwi abihim. Okey. Ismam di situ. Kemudian surah Al-Ankabut ayat 2 juz 20 ayat 33 muka surat 400. Walamma nak baca siapa? Hisham. Anja'at rusuluna lutan suwi abihim. Sebab apa? Kalau Ibnu Zakwan lain. Walamma anji'at
dah belajar tadi kan. Rusuluna lutan suwi'a bihim. Okey. Kemudian surah Al-Mulk, juz yang ke-29, muka surat 564. Okey, surat 564. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سُوِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Okay. Ini tak sweet sangatlah ni. Ini tak sweet ni. Ya. Ini bukan makna sweet. Nuraini angkat tangan nak tanya soalan tu. Kak Nuraini ada nak tanya ke? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz nak tanya yang kalau yang apa tu imalah yang percampuran huruf tu macam hamzah tu kan. Yang tu tak perlu moncong. Yang mana Yang macam hamzah zira. Yang kira hamzah Percampuran huruf yang tu tak payah moncong lah. Kira hamzah yang tu tak moncong. Dia campuran huruf. Huruf sod campur zai. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Terus yang ni saya suiat wujuh ni muram mukanya. Muram. Ini bukan sweet lagi, muram. Buruklah, buruk muka. Okey. Jadi hati-hatilah kalau orang puji sweet. You ni sweet lah. Confuse kita tu. Bila dah belajar qiraat confuse. Ini ni kan ikut qiraat mana ni? Sweet tu ikut qiraat mana? Qiraat Ibnu Amir ke ataupun bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris okeylah. Baik. Sebab kat qiraat lain dia baca C je Ustaz kan? Siat. Qiraat lain baca siat. Tak ada sweet tu. Okey, faham. Waras baca gitu, sui. Kalau bukan kata apa ni Ibn Amir saja, kalau kita ambil Kolon pun sama juga. Kolon. Kisai baca tak? Kisai. Kan datang. Okey. Maksud ustaznya ialah tadi kalau orang kata you ni sweet lah, maksudnya di situ kena tengok dia sebut tu dia puji apa tu. Sebab sweet di sini sweet itu adalah maknanya buruk mukanya. Baik. Ustaz selepas surah Al-Mulk ni suiat, lepas tu ujung dia ada kui lah sana. Kui lah hadzal ladzi. Ya, kui lah hadzal ladzi. Mana kita tengok tadi wa kui lah itu dua-dualah. Makna qila ni mana-mana tempat dalam Quran untuk Hisham. Jadi siat ni tempat-tempat tertentu. Ini surah Al-Mulk ya, siat yang ada. Okey, nanti qila saya tunjuk ayat yang lain. Ji'a pula, Ji'a surah Az-Zumar juz 24 ayat 69 muka surat 466 ya. Waji'a dibaca apa? Wajui'a bin nabiyyin wasyuhada. Okey. Kemudian surah Al-Fajr wajui'a sama juga ya. Wajui'a yauma idzin bi jahannam. Surah Al-Fajr juz yang ke-30 ayat 69 muka surat 594. Boleh tanda, senang nak cari nanti. Okey. Okey, surah Al-Baqarah juz 1 ayat 11. Ini bukan khusus tempat ini, tak. Qila macam Ustaz sebut tadi, mana-mana tempat jumpa. Ya, ini sebagai contoh saja. Wa idza qila lahum macam tu. Okey. Baik, surah Hud juz 12
ayat 11 muka surat 3. Okey. Waqila tu dah sebut tadi ya. Waqila tu kalau ambil Hisham lah kena waqui. Waqila tapi Ibn Zakwan tak. Okey, katakan kita buat Ibn Zakwan lah. Waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghuidal ma'u wa qudiyal amr. Okey, itu cara untuk kita ismam. Baik, habis tentang ismam. Boleh ya? Okey, jadi mungkin ialah banyaklah kalimah-kalimah yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau kita talaki dengan Syekh kita untuk Ibnu Amir saja mungkin kita boleh ingat kalimah-kalimah ini. Biar bagi istilah. Ustaz, surah Hud tu salah loh Ustaz. Dia ayat 40. Sorry, ayat 44. Ni. Terima kasih. Tu. Satu kata dulu siapa tu. Okey, ayat 44 ya. Ayat 44 muka surat tu dah betul. Bukan salah. Muka surat salah. 222. 226 226. 226. Jangan sekali minta tuan-tuan yang carikan. Terima kasih Ustaz. Okey, muka surat 226 ya. Okey. Tadi copy paste daripada yang ni, cuma ayat kita tukar. Baik, kita masuk sebagai tajuk yang akhir untuk malam ni tentang izhar dan idgham. Ya, izhar dan idgham. Okey. Izhar dah faham maknanya apa, idgham dah faham lah, tak payah Ustaz perincikan sangat tentang ini. Baik, ringkasnya tentang izhar dan idgham ini juga sama dipecahkan kepada 3. Ada Ibnu Amir, ada Hisham, ada Ibnu Zakwan. Okey, ada maknanya di sana ada tempat-tempat tertentu, huruf-huruf tertentu Hisham dengan Ibnu Zakwan tidak sepakat. Baik, kita tengok Ibnu Amir. Ustaz mulakan dengan kalimah akhadha dengan ittakhadha. Akhadha dengan ittakhadha ini idghamkan dal ke dalam ta. Dal masukkan dalam ta. Jadi kalau akhadha ittakhadha belum ada ta, belum ada ta lagi. Sekiranya dia bersambung dengan ta, maknanya di sana ada dhamir selepasnya, maka dhamir jam'i ke, dhamir jam'i itu maknanya kalau dia menunjukkan banyak ataupun ramai, dhamir jam'i lah, macam tum ya, ataupun ifrad tu, ittakhadtu, ittakhadta itu ifrad lah. Kalau ittakhadtum itu dah jadi jamak. Okey, jadi kita masukkan zal dalam ta. Ittakhadtu, ittakhadta, ittakhadtum, attakhadtum, lattakhadta. Okey. Afattakhadtum, akhadtu, ini boleh rujuk balik dalam buku yang waras. Kalau ada buku waras pun dah ada ceritakan dalam tu, kolon pun ada contoh-contoh ini. Okey. Nah ya, contohnya Ustaz ambil daripada surah Al-Baqarah muka surat 8. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtum. Jadi kalau kita baca Hafs, pastikanlah kita sebutnya ialah clear bunyi zal tu. Thumma ittakhadh, jelasnya thumma ittakhadhtum. Okey. Lain pula kalau kita baca Ibnu Amir, di situ kita akan buat idgham ya, thumma ittakhadhtum. Thumma ittakhadhtum al-ijla. Okey. Baik, ini dah ikut yang, tapi perkara yang kita bincang ni izhar idgham ni jangan bimbang. Walaupun banyak dalam Qurannya ada petunjuk. Kalau macam ni kita faham lah ni. Oh, dia baca idgham lah ni. Dal tak ada tanda mati, ta ada sabdu, idgham lah tu. Tengah Quran ada warna, so senang. Kalau Ustaz ni senang, dah nampak dari jauh lagi, oh ini ada perubahan.
Kalau tak ada warna tu pandai-pandailah. Kita tengok. Okey. Mengenai ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis pula kalau kita tengok huruf-huruf yang terletak selepas ta' ta'nis ini dalam Quran dia ada 6 huruf. Sin, sa, sod, zai, dha, jim. Okey. Ada 6 huruf. Biasa lepas ta' ta'nis ada 6 huruf. Bagi bacaan Ibnu Amir, dia ta' ta'nis ini dia idghamkan bila bertemu dengan huruf dha, bertemu dengan sa, bertemu dengan sad. Yang ni. Dan setiap qiraat itu dia tak sama. Macam Warash dia satu je dha. Ibnu Amir ni dia bertemu 3 huruf ini maka kena idgham. Okey. Contohnya ta' ta'nis yang bertemu dengan dha. Kita boleh lihat ada 3 tempat. Ini boleh tengok dalam buku Warash. Copy paste daripada buku Warash saja ni. Surah Al-An'am ayat 138. Wa an'amun hurrimat. Ada ta yang mati. Ta mati tu dipanggil ta ta'nis. Ta bagi muannas. Ya? Hurrimat. Zuhuruha. Kalau hafs, kita kena baca dengan izhar. Jelaskan ta mati ni. Hurrimat. Hurrimat. Ya? Zuhuruha. Jadi hati-hati yang ni kadang-kadang kalau baca laju sangat ta tu tenggelam. Termasuk dalam dha wa an'amun hurrimat zuhuruha, kita lalu gitu saja. Kita dah tak baca hafs lagi lah. Kita dah tukar kepada Ibnu Amir misalnya. Ya. Ibnu Amir senang. Hurrimat zuhuruha, masukkan betul-betul dalam dha. Illa ma hamalat zuhuruhuma, sama jugalah. Illa ma hamalat zuhuruhuma. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-11. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah. Kanat zalimah. Izhar kalau hafs. Ibnu Amir kanat zalimah. Ta' ta'nis bertemu dengan sa. Contohnya. Okey. Yang ayat daripada surah Taubah muka surat 190. 190 boleh tengok. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma ta tu mati hafsnya. Jadi kalau baca Ibnu Amir masukkan ta dalam sa rahubat thumma wallaitum. Okey, rahubatsum wallaitum mudbiri. Baik, begitu juga ta' ta'nis bila bertemu dengan sa. Bertemu dengan sa contohnya kadzdzabas samudu. Senang kalau baca masuk, kalau idgham senang. Kadzdzabas samudu. Sebab itu fungsi idgham tu memang dia memudahkan bacaan. Fungsi idgham. Kadzdzabas samudul mursalin. Ya. Kadzdzabas samudu bin nuzur. Kadzdzabas samudu wa 'adun bil qari'ah. Ataupun itu dalam surah Al-Haqqah. Kadzdzabas samudu bi tawwaha. Itu dalam surah Asy-Syams. Ada muka surat semuanya saja. Senaraikan surah Asy-Syu'ara tadi muka surat 373, surah Al-Qamar muka surat 529, surah Al-Haqqah muka surat 566, Asy-Syams 595. Okey. Harap-harap betul. Betul. Okey. Okey, terusnya ta' ta'nis bertemu dengan sad. Contohnya hasirat suduruhum. Susah nak baca kalau izhar. Hasirat suduruhum. Okey. Nak kena jaga hamsnya lagi. Dan nak kena jaga daripada terkeluar huruf sin. Hasirat macam nak buat ada sin, tu pun nak kena kawal. Jadi banyak kali kalau izhar tu, kalau idgham senang, hasiras suduruhum, tuju terus pada sad, hasiras suduruhum. Ya. Okey, itu daripada surah An-Nisa.
muka surat 92 ayat yang ke-90. Baik. Terusnya, kecuali. Tadi kita kata yang bertemu dengan sad. Kalau nampak tak ni bertemu sad, kita idgham. Kecuali. Dalam surah Al-Hajj ayat 40, Hisham dia baca dengan izhar. Sebab tadi kita cerita pasal Ibn Amir kan, Hisham Ibn Zakwan. So, sini Hisham dia izhar. Lahuddimat sawami'. Macam Hafs lah. Lahuddimat sawami'. Tapi Ibn Zakwan, lahuddimas sawami'. Terus masukkan dalam huruf sad. Okey. Maknanya surah Al-Hajj ayat 40. Ini tak sempat nak cari muka surat berapa. Okey. Baik, selesai sini. Okey, kita ambil satu saja lagi untuk last untuk malam ni. Izharkan ba bertemu mim pada surah Hud. Muka surat 226 ayat 42. Yang biasa kita baca wahiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana. Dan kita baca dengan idgham. Jadi di sini kena izhar untuk Ibn Amir. Wahiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kab ma'ana. Yang fasy huruf tu fasy huruf lah. Jadi dia baca ya bunayyi baris bawah, kita baca ya bunayya baris atas. Itu yang cerita lain fasy huruf. Yang ni fokus kepada ba izhar. Irkab bunyi qalqalah. Irkab ma'ana. Nampak? So kita tahu kalau orang tu baca dengan izhar irkab ya bunayya. Dia baca ya bunayya kab. Yang tu ya bunayya. Lepas tu dia izhar, bercampur aduk. Situ Hafs sikit, sini Hisham sikit. Ibn Amir sikit. Dia tak boleh gitu ya. Kalau baca Hafs ya bunayya kam ma'ana, kalau baca Ibn Amir ya bunayya kab ma'ana. Baiklah, alhamdulillah. Panjang lagi tentang izhar idgham ini yang akan kita bincangkan, dan tajuk ini insya-Allah pada pertemuan yang akan datanglah. Okey. Jadi untuk malam ni setakat itu dulu. Kita dah bincang malam ni tentang beberapa tajuk tadi. Kita mula dengan riwayat hidup Hisham kan. Lepas tu kita tengok tentang tempat yang kena ismam lah, tentang kinayah lah, dan masuk izhar idgham. Okey. Mudah-mudahan tentang imalah itu yang kita sempat bincang pada malam ni. Okey, insya-Allah kita temu pada minggu akan datanglah ya. Terima kasih pada semua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami ya Allah apa yang belum kami ketahui daripada Quran. Dah kami ya Allah kekuatan dapat kami belajar Quran, dapat baca Quran, mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.